Kesihatan mesti mendapatkan daripada Kementerian Keuangan peruntukan yang sebanyak mungkin dan mencukupi. Setakat ini peruntukan diberi untuk melawan COVID ini tentunya belum mencukupi sebagaimana disebut tadi 7.13 bilion. Dua, frontliners kesihatan mesti diberi allowance khas tambahan dengan jumlah yang wajar. Setakat ini berapa yang telah diberi dan adakah apa-apa cadangan untuk menambah lagi? Tiga, frontliners lain seperti polis, tentera, rela, APM, bomber, immigration, maritim mesti diberi juga allowance khas tambahan. Empat, sukarelawan dan bukan sukarelawan yang membantu di pusat pemberian vaksin PPV mesti juga diberi allowance khas. Lima, pusat pemberian vaksin PPV perlu dibanyakkan atau dibesarkan di kawasan padat penduduk dan kawasan yang masih rendah kadar vaksinasi seperti di Sabah. Berapakah kos untuk sewa PPV dan apakah pecahan-pecahan perbelanjaannya yang dibayar kerajaan? 6. SOP di PPV wajar diketatkan terutamanya di kawasan PPV Mega. Berapa aduan kes jangkitan COVID di PPV yang telah diterima dan apakah tindakan proaktif yang dibuat? 7. Diberi kelonggaran khas kepada mereka yang telah disuntik 2 dos vaksin. Contoh, boleh pergi, berjalan ke sana, ke sini. Namun SOP perlu diamal seperti memakai pelitup muka dan lain-lain. 8. SOP perlu jangan ada 2 darjat. SOP VIP, SOP kayangan, SOP marhain. Jangan kelihatan wujud 2 darjat, compound 2 darjat, layanan 2 darjat. Harap ia mesti dielakkan. 9. Mesti ada ketentuan yang pasti terhadap ubat ivermectin yang viral serata alam. Setakat mana ujian klinikal yang dibuat oleh kementerian dan bila pengumuman boleh dibuat mengenai keberkesanan atau tidak untuk mengubati COVID. 10. Berikan senarai ubatan lain yang boleh diguna bagi mengurangkan kesan COVID atau boleh menambah imunisasi atau antibodi badan. 11. Menambahkan senarai test kit COVID guna RTK antigen ILO. Banyakkan di pasaran negara, pastikan ketulinan untuk manfaat rakyat, elok dikawal harganya, bawah KPDN HCP. 12. Pengurusan jenazah mangsa COVID perlu SOP yang membolehkan beberapa ahli keluarga turut hadir dengan pakaian PPE dan sudah divaksin. 13. Sama ada memohon atau tidak untuk warga negara Malaysia segera beri bantuan khas bayaran prihatin pada waris mangsa COVID yang meninggal dunia sebanyak RM5,000 yang diurus oleh NADMA Jabatan Perdana Menteri. 5 hari lepas baru 1,232 kelulusan sedangkan yang meninggal ialah 8,201. 14. Data COVID yang diumum oleh kementerian perlu diaudit oleh pihak yang bertauliah bagi memastikan kesahihannya. Jika data keuangan negara diaudit oleh Jabatan Audit Negara, maka perlu ada unit seperti itu untuk data COVID. Khawatir kes-kes yang diumum ada yang terkurang atau ada yang terlebih. 15. Proses penghasilan vaksin tempatan wajar disegerakan untuk pelbagai penyakit berjangkit bukan hanya COVID. Teruskan usaha Malaysia dengan Institute of Medical Research, UPM, universiti-universiti lain dan pihak swasta. 16. Diwujudkan unit pemantauan kawalan COVID UPKC di setiap daerah, mukim, kampung, taman-taman perumahan. Boleh dianggoti oleh DO, pengulu, ketua kampung, rela dan klinik sedesa serta NGO tertentu. 17. Mewujudkan klinik online seperti WebMD di luar negara untuk rakyat mendapat nasihat rawatan kendiri daripada rumah. 18. Membentangkan di Parlimen dan Dewan Rakyat rang undang-undang baharu dengan segera, iaitu perintah bagi memakai peranti pengesanan seperti gelang tangan. Ini kerana ordinan darurat mengenainya telah dibatal pada 21 Julai 2021. 19. Membentangkan di Parlimen RUU baharu berkaitan kuasa Ketua Pengarah Kesihatan untuk melaksanakan pelbagai SOP, PKP dan lain-lain yang perlu di bawah ordinan sebelum ini agar semua peraturan dibincang secara mendalam oleh ahli-ahli Parlimen. 20. PKP, PKPD, PKPB memang elok untuk pencegahan namun PKP yang tepat daripada segi tempat dan masa wajar dibuat. PKP secara atas nama mukim wajar diteliti semula sebab libatkan ramai pihak yang tidak perlu pun di PKP-kan. Perlu PKP yang tertumpu secara spesifik. 21. Perlu ada kawalan harga terhadap pusat-pusat kuarantin pesakit COVID dikendalikan oleh pihak swasta seperti di hotel-hotel tertentu agar tidak membebankan rakyat. 22. Perlu ada kawalan harga terhadap tes COVID seperti rapid PCR di hospital-hospital swasta. Baru-baru ini saya dikenakan untuk satu tes RM338 walau gembira kerana keputusan adalah negatif namun eloklah jika kurang lagi kosnya. 23.
85% daripada panggilan diterima oleh agensi kerajaan membabitkan isu kesihatan mental. Contoh kenyataan menteri, daripada 145,173 panggilan mulai 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021, ia mesti ditangani segera dan sebaik mungkin untuk pastikan kesihatan minda rakyat boleh dibantu dan disembuhkan. 24 Masih ada tamak, Bibi. sikit. 24 Jun hingga 23 Julai selama sebulan menyaksikan graf peningkatan sentiasa meninggi dalam kes COVID harian. Kluster tempat kerja khasnya kilang adalah penyebab utama. Langkah-langkah yang wajar mesti diambil untuk mengelak daripada berulang. Dan yang akhir, 25, khidmat doktor kontrak mestilah ditukar pada khidmat tetap dengan kadar segera kepada yang bersetuju. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Pundan.